Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang berbahagia barisan kepimpinan pengurusan tertinggi kuis, juga yang berusaha Tuan Nazir Masjid Al-Azhar Kuis, Fadilatul Dr. Saifullah, yang dihormati barisan jabatan kuasa masjid serta pegawai masjid, seterusnya sidang hadirin para pelajar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, tamanya setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setinggi-tinggi kesyukuran sebenarnya, kerana kita diizinkan oleh Allah sekali lagi pada tahun ini untuk berada dalam bulan yang penuh keberkatan yang kita nanti-nantikan. Saya yakin sebelum ini kita menghitung kedatangan Ramadan ini bulan ke bulan, kemudian kita menghitung pula hari ke hari, kemudian jam ke jam, dan akhirnya tahniah kepada semua. Allah Ta'ala telah menentukan yang kita berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini. Cuma, apakah kita akan sampai ke akhir Ramadan ataupun kita akan melalui sebahagian Ramadan, itu masih lagi rahsia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pastinya, ambil kesempatan ini betul-betul, sungguh-sungguh untuk kita lakukan yang terbaik, amalan-amalan yang terbaik dalam kehidupan kita secara kualiti dan kuantiti, dan kita isi juga dalam bulan Ramadan ini ke arah untuk memperbaiki diri, perkara-perkara yang boleh memperbaiki diri kita, islah. Karena Ramadan ini juga bulan islah, bulan kita memperbaiki diri, sama ada yang zahir ataupun yang batin. Kalau yang zahir seperti contoh sahaja, dalam bulan Ramadan, mungkin di awal Ramadan kita timbang berat badan kita, dan ketika kita melalui hari-hari Ramadan, kita timbang, maka keputusannya pasti menggembirakan. Bilangan kilogram akan makin kurang, seronok. Itu juga sebahagian daripada islah, bagaimana kita nak memperbaiki fizikal kita ke arah lebih sihat, agar menjadi hamba Allah yang cergas dalam mentaati perintah Allah, melaksanakan amal ibadah. Tapi yang lebih utama adalah islah dari sudut kerohanian, spiritual, keimanan, yang menjadi kayu ukur bagaimana kedudukan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apapun, masih belum terlambat untuk kita terus bermuhasabah
Hari ini hari yang keberapa? Hari yang ke-6. Cepat kan Ramadan ni? Masih terasa awal Ramadan. Hari ini dah hari yang ke-6. Sebegitulah nanti, sedar-sedar sudah di akhir Ramadan, dan sedar sahaja berlalulah sudah Ramadan. Dan cepatnya masa berlalu ini sedikit sebanyak mengingatkan kita cepatnya usia kita meningkat. Dan semakin kita menghampiri ke penghujung usia yang kita tak tahu bila lah. Bagi anak-anak pelajar yang mungkin usia masih muda, janganlah beranggapan tak apalah Ramadan tahun ni kita relax dulu. Nanti Ramadan yang akan datang baru aku nak buat betul-betul, nak struggle, nak tambah amalan. Jangan. Sebab dalam tempoh setahun, daripada Ramadan tahun lepas sampai Ramadan tahun ni, sebelum Ramadan tahun ni, ada sahabat-sahabat kita yang seusia, malah yang lebih muda, yang tua sedikit, yang telah dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak beri dia peluang untuk berada dalam Ramadan tahun ini. Jangan bertangguh dalam beramal. Baik, tajuk kita hari ini yang ingin saya kongsikan dengan semua, tajuk yang sangat besar. Sangat besar dan juga penting. Lebih-lebih lagi kita berada dalam bulan Ramadan, sangat signifikan untuk kita bercakap tentang tajuk ini. Dan saya sangat berharap kepada semua yang mendengar untuk sama-sama kita menghayati agar ada sesuatu yang boleh kita ambil dalam kehidupan, khususnya untuk memperbaiki diri kita, insya-Allah. Ramadan, ini muqaddimah dahulu. Ramadan ni, salah satu nama Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ramadan ni namanya sangat banyak, nama dan gelaran Ramadan. Kalau saya minta disenaraikan barangkali macam-macam nama, mungkin yang sedang mengikuti live ini boleh menyenaraikan apakah nama dan gelaran Ramadan. Selain daripada Syahrul Quran, ada Syahrul Sadaqah, bulan sedekah. Syahrul Siyam, bulan puasa, kita berpuasa. Syahrul Sabri, bulan kesabaran. Apa lagi? Syahrul Mu'asah, bulan kita menjiwai dan merasai penderitaan dan kesusahan orang lain. Syahrul Nasr, bulan kemenangan. Ini semua ni boleh kita uraikan dalam tajuk-tajuk yang khusus. Apa lagi? Syahrul Rahmah, bulan yang penuh kerahmatan. Syahrul Barakah, bulan yang penuh keberkatan. Syahrul Mubarak. Syahrul Maghfirah, bulan keampunan. Apa lagi? Syahrul Tadhiyah, bulan pengorbanan. Syahrul Taqwa, bulan ketakwaan. Syahrul Ibadah, bulan ibadah yang kita sebut pesta ibadah. Sayyidus Syuhur, penghulu kepada sekalian bulan, dan banyak lagi nama-nama Ramadan. Mungkin kita pernah terdengar kata-kata para ulama, kullama azuma sya'nuhu kasurat asma'uhu wa ta'addadat sifatuh. Sesuatu yang hebat, yang bernilai, yang luar biasa. Kasurat asma'uh, nama-namanya banyak, dia ada banyak nama. Wa ta'addadat sifatuh, sifat yang diberikan juga banyak. Sesuatu yang hebat itu dia punya banyak nama dan banyak sifat. Macam pedang di sisi orang Arab, berapa nama? Lebih kurang 200 atau lebih nama untuk pedang sahaja. Sebab pedang di sisi orang Arab ini sangat dekat dan besar peranannya serta fungsinya dalam kehidupan mereka, bukan sekadar dalam peperangan. Maka banyak namanya, banyak sifatnya. Begitu juga kata-kata yang lain, inna kathratal asma'i tadullu ala syarafil musamma.
Banyaknya nama itu menunjukkan kemuliaan penama tersebut. Banyaknya nama itu menunjukkan kemuliaan penama tersebut. Banyaknya nama Ramadan menunjukkan kemuliaan Ramadan, keagungan Ramadan. Kalau kita nak bawa lebih besar, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, nama dan sifat Allah yang menceritakan siapa Allah, itu tidak lebih daripada 99. Tidak terhad ijma'. Secara ijma'nya tidak terhad 99 nama Allah, lebih daripada itu untuk menunjukkan betapa maha agungnya Allah Subhanahu wa taala. Itu Ramadan. Memang hakikatnya sedemikian. Malah Ramadan ini adalah syarafuz zaman, kemuliaan zaman yang Allah berikan kepada kita, sehingga orang yang dianugerahkan Ramadan berarti dia berada dalam satu tempoh waktu yang sangat mulia, yang dengan waktu itu amal ganjaran ataupun ganjaran kepada amal kebaikan yang dia lakukan akan dilipat kali gandakan pahala. Yang kita barangkali dah bincang sebelum ini, pahala amalan kita itu dilipat kali gandakan dengan dua sebab. Pertama, syarafuz zaman, kerana kemuliaan masa. Ini kita sebut bulan Ramadan ni. Tak sama kan? Lailatul Qadar, Nisfu Sya'ban, yang hari-hari yang istimewa. Saumu Arafah sebagai contoh, puasa pada hari Arafah dan sebagainya lah. Syarafuz zaman, kemuliaan masa. Pada hari Jumaat ada satu waktu yang Allah Ta'ala perkenankan doa. Satu lagi adalah syaraful makan, kemuliaan tempat. Seperti kita berada di Masjidil Haram, kita berada di Masjid Nabawi, kita berada di Al-Aqsa sebagai contoh. Pahala beribadah di situ tak sama. Sama juga kita duduk di rumah dengan kita duduk di masjid, tak sama dari sudut fadilatnya. Maka semua itu mempengaruhi ganjaran yang kita akan dapat. Lebih-lebih lagi kalau dikumpulkan kedua-duanya. Dikumpulkan syaraful zaman dengan syaraful makan. Dikumpulkan kemuliaan masa dengan kemuliaan tempat secara sekaligus. Maka lebih-lebih lagi gandaan pahala itu. Jadi kita berada dalam bulan Ramadan, kemuliaan masa, maka banyak-banyakkanlah kita dalam bulan Ramadan ini berada di tempat-tempat yang mulia, rumah-rumah Allah sebagai contoh, untuk sebahagian daripada rangka amalan dan ibadah kita dalam bulan Ramadan. Dan 10 malam yang terakhir kita cuba peruntukkan masa untuk beriktikaf. Kita dapat dua kemuliaan, kemuliaan masa dan kemuliaan tempat. Baik. Jadi itu hebatnya Ramadan. Sebab itulah namanya banyak. Yang saya kongsi tadi adalah sebahagian sahaja. Malah Ramadan ini, kalaulah kita tidak bicarakan soal Al-Quran, soal siyam, puasa, Ramadan itu sendiri memang bulan yang mulia. Yang bulan yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilih sebagai penghulu kepada sekalian bulan. Sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza jaa Ramadan, tihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatish syayatin." Rawahu Muslim. Bila datang saja Ramadan, terbuka pintu-pintu syurga. Rahmat dan keampunan Allah melimpah ruah. Ditutup pintu-pintu neraka dan dikunci, diikat, dibelenggu syaitan-syaitan. Di sana adalah huraian-huraiannya. Dibelenggu syaitan-syaitan itu, apakah dibelenggu secara hakiki atau secara majaz, apapun perbincangan, maksudnya Ramadan ruang yang terbaik untuk kita mendapatkan syurga Allah, terhindar daripada neraka. Ini Ramadan. Hebat. Dan Allah pilih Ramadan untuk diturunkan sesuatu yang hebat.
yakni diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Yang kita nak bicarakan ni. Sebab itulah tajuk ini sangat signifikan dengan kehidupan kita sebagai seorang Muslim berkait dengan Al-Quran dan Ramadan. Allah pilih bulan yang sangat mulia, paling mulia untuk diturunkan kalamnya yang maha mulia, yakni Al-Quran. Seperti mana ayat yang selalu kita dengar dan selalu kita baca, surah Al-Baqarah ayat 185. Ayat ni panjang. Antaranya Allah Ta'ala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Sampailah akhir ayat. Allah menyatakan bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Apakah fungsi dan peranan Al-Quran? Ini penting. Hudan linnas, menjadi petunjuk kepada manusia. Petunjuk ni panduan. Sebab tu nanti insya-Allah kita akan sampai dalam perbincangan kita hari ini, apakah yang perlu, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran untuk kita dapat petunjuk itu. Al-Quran adalah petunjuk kepada manusia, linnas, kepada semua manusia. Sesiapa pun yang mengambil Al-Quran sebagai panduan, pedoman, dia akan terpandu kehidupan dia. Menjadi petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan keterangan, penjelasan tentang petunjuk itu. Wal furqan, dan juga Al-Quran itu sebagai pembeza di antara hak dan batil, yang benar dan yang salah. Ini berfungsi peranan Al-Quran. Dan Al-Quran itu tanda kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita semualah. Tanda kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita semua. Sebab Allah jadikan kita, Allah tak tinggalkan kita sebegitu sahaja. Tetapi Allah beri sesuatu untuk menjadi panduan dalam kehidupan. Kita boleh rujuk macam mana kita nak mengurus kehidupan kita ini. Sebagai contoh, kalau kita beli barangan elektronik yang baru, original kan, sekarang kan dia beri sekali manual bagaimana cara nak menggunakan. Dalam manual tu dia ada troubleshooting dan sebagainya lah. Kalau nak fungsikan macam mana, nak on, off macam mana. Kalau ada masalah, kita nak buat bagaimana. Apa tujuan manual tersebut? Supaya orang yang menggunakan peralatan tadi, dia dapat guna dengan betul. Dan sekiranya ada masalah, dia dapat selesaikan masalah. Al-Quran, Allah jadikan kita, Allah tak biarkan kita hiduplah sesuka hati kamu, ataupun hiduplah hanya mengikut akal kamu. Tetapi Al-Quran dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan, supaya akhirnya kita sampai ke matlamat dan destinasi yang sepatutnya. Maka Al-Quran tadi perlu dirujuk dan diambil sebagai panduan, bukan sekadar membacanya sahaja. Tak apa lagi baca juga. Yang kita bimbang dijadikan perhiasan. Allahu Akbar. Al-Quran sekadar perhiasan. Rendahnya Al-Quran itu. Sedangkan Al-Quran lebih daripada itu. Kemana kita pergi, Al-Quran berada di hadapan. Allah pilih Ramadan untuk turunkan sesuatu yang sangat mulia pada bulan yang mulia, yakni Al-Quran. Walaupun kita tak bahas dah dari sudut bila tarikh Ustaz, 17 ke, 21 ke, 24 ke, tak apalah perbezaan itu. 21 Ramadan, 17 Ramadan, 24 Ramadan kan, ataupun tarikh-tarikh yang lain. Cuma yang pasti Al-Quran itu diturunkan dua peringkat. Pertama daripada Lauh Mahfuz
ke Baitul Izzah, ke langit dunia, itu secara sekaligus dalam bulan Ramadan. Dan yang kedua, Al-Quran diturunkan ke baginda sallallahu alaihi wasallam dari langit dunia melalui Jibril alaihi salam, itu secara munajjaman, secara berperingkat lebih daripada 22 tahun. Jadi Al-Quran diturunkan. Baik. Kemudian bila kita bincang Ramadan dan Al-Quran, kita tak boleh tinggal satu lagi, puasa. Sebab di sana ada perkaitan yang sangat akrab antara Al-Quran dan puasa. Al-Quran dan puasa. Bagaimana tu? Sebab tu sepatutnya dalam bulan Ramadan kita akan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghayati Al-Quran lebih daripada bulan-bulan yang lain. Sepatutnya begitulah, kan? Kecuali kita terus dalam keadaan alfa dan leka, sama macam-macam bulan lain, itu satu kerugian yang bersangatan. Ingat pesan Ustaz, kalau dalam bulan Ramadan kita tidak dapat untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran semaksimumnya, maka bulan yang lain lebih lagi suka. Bulan lain lebih banyak cabaran. Tak kira lagi bab makannya, kawan-kawannya, kesibukannya. Dunia ni sentiasa mengejar kita. Mengejar kita maknanya kita tak cari dia pun dia datang. Sehingga kita sibuk. Kalaulah kita mengejar akhirat, kita akan dapat. Tapi kalau kita kejar dunia, memang dunia tu akan datang. Dia akan datang dan disibukkan. Dan sebab tu dalam beramal ni, anak-anak sekalian, semua pendengar yang dirahmati Allah, tidak boleh tidak mesti merancang untuk beramal. Betul, Ramadan telah datang dengan package yang lengkap. Daripada awal pagi sampailah sebelum kita tidur, telah ada package itu, tapi tanpa perancangan yang baik. Ia hanya tinggal package dan kita tidak melaksanakan. Dan tak cukup dengan itu, ada lagi amalan-amalan lain yang boleh kita buat untuk kita jana berganda-ganda lagi pahala pada hari akhirat, seperti memberi makan orang berbuka puasa umpamanya. Baik, saya balik kepada perbincangan. Sangat berkait antara puasa dan Al-Quran. Bagaimana? Pertama, kita lihat ayat Allah Subhanahu wa taala tentang kewajipan berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Maknanya iman plus siyam, puasa, sama juga takwa. Ramadan, kemuliaan Ramadan ditambah dengan puasa, maka hasilnya takwa. Maknanya Ramadan dan puasa ini nak membentuk kita hamba Allah agar menjadi orang yang bertakwa. La'allakum, mudah-mudahan, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan itu. La'allakum tattaqun. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, cuba kita lihat ayat yang kedua surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab, yakni Al-Quran. Nak tunjukkan ketinggian dan maqam Al-Quran. La raiba fihi, tiada keraguan padanya. Allah mulakan Al-Quran selepas Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu, Al-Baqarah dengan ayat ni, supaya orang baca Quran, dia tidak ragu lagi dah. Jangan ragu dengan kandungannya, dengan isinya. La raiba fihi, tiada keraguan padanya. Dalam Al-Quran, jangan ada syak wasangka dah. Hudal lil muttaqin, yang ni yang saya nak fokus.
Hudan lil muttaqin maksudnya menjadi petunjuk kepada orang bertakwa. Al-Quran menjadi petunjuk kepada orang bertakwa. Ramadan dan puasa nak membentuk orang bertakwa. Apa perkaitannya? Apa perkaitan? Maksudnya kita buat satu rumusan mudah. Al-Quran, Ramadan dan puasa nak membentuk manusia menjadi orang bertakwa supaya mereka dapat kembali mengambil Al-Quran sebagai petunjuk. Kita gabung ayat kefarduan puasa, kita gabung ayat 2 surah Al-Baqarah, maka kesimpulan yang kita buat, Ramadan dengan pakej puasanya ingin membentuk manusia, hamba-hamba Allah yang beriman menjadi orang bertakwa. Bila mereka menjadi orang bertakwa, maka mereka akan mengambil Al-Quran sebagai petunjuk. Hudan lil muttaqin disebut petunjuk kepada orang bertakwa. Maknanya orang bertakwa akan mengambil Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya. Ramai orang baca Quran, betul kan? Ramai yang baca Quran. Malah yang mungkin ada kelebihan lagi untuk melagu-lagukan Al-Quran, itu tarannum. Ada kelebihan qiraat, ada kelebihan suara yang lunak, ada kelebihan menghafal. Tetapi apakah mereka mengambil Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk dalam kehidupan? Itu satu persoalan. Jadi Ramadan nak membawa kita kembali kepada Al-Quran. Itulah signifikan antara puasa dan juga Al-Quran. Puasa nak membentuk sifat takwa. Bila ada sifat takwa, kita akan ambil Al-Quran sebagai petunjuk. Itu satu rumusan lah kita kata, rumusan awal. Begitu juga ada hadis Nabi SAW. Mungkin kita pernah terbaca yang hadis Nabi berkaitan dengan puasa dan Al-Quran. As-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran kedua-duanya memberi syafaat kepada hamba pada hari akhirat. Apa makna memberi syafaat? Apa makna syafi', pemberi syafaat? Syafa'ah ini atau syafaat, kita sebut syafaat ini, syafa'ah itu adalah sebenarnya bantuan. Membantu, bantuan kita pada hari akhirat bagi orang yang kena azab, diringankan azab. Atau dilepaskan dia daripada azab. Atau dinaikkan darjatnya dalam syurga. Ini syafaat. Dilepaskan daripada kesusahan akhirat. Ini syafaat. Bantuan. Membantu kita melepaskan diri daripada azab. Menaikkan kedudukan kita dalam syurga. Meringankan keadaan kita di akhirat. Ini syafaat. Puasa dan Al-Quran kedua-duanya akan memberi syafaat kepada hamba Allah pada hari akhirat. Yaqulus siyam, puasa berkata, ay Rabb, wahai Tuhanku, ay Rabbi, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar, fasyafi'ni fi. Puasa berkata, wahai Tuhanku, aku telah menghalang dia makan, minum. Aku telah menghalangnya daripada mengikut syahwatnya pada waktu siang. Kan puasa kita tak makan, tak minum. Kita lebih menjaga diri kita, tak ikut perasaan, tak ikut hawa nafsu. Kan? Benda yang halal di luar Ramadan, ataupun pada malam Ramadan ketika puasa, kita tak boleh buat hubungan suami isteri umpamanya. Kan? Maka kata puasa, fasyafi'ni fi. Engkau jadikanlah aku ni syafaat untuk dirinya. Mana aku boleh tolong dia. Engkau jadikanlah aku ni syafaat. Itu kata puasa. Bagaimana pula kata Al-Quran? Wa yaqulul Quran mana'tuhun nauma bil-lail. Aku halang dia tidur pada waktu malam. Bukan kata tak tidur langsung, tetapi dia memperbanyakkan baca Al-Quran, kurang tidur. Fasyafi'ni fi. Maka jadikanlah aku ini syafaat untuk dirinya. Maka
Al-Quran juga akan membantu meringankan, melepaskan orang yang membaca, yang berpuasa daripada kesusahan dan kesengsaraan pada hari akhirat. Maknanya puasa dan Al-Quran. Nah, itu kedua-duanya itu sangat difokuskan dalam bulan Ramadan. Itu yang kita kata Ramadan ni sangat berkait dengan tajuk kita pada hari ini, Al-Quran sebagai manual kejayaan dalam kehidupan. Begitu juga hadis Nabi SAW. Saya nak urai sikit hadis ni. Sangat menarik untuk kita uraikan, tapi di sudut bahasa. Kita selalu dengar baginda SAW bersabda, kita dengar banyak yang membicarakan hadis ini, khususnya dalam Ramadan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kerana Al-Quran ini akan datang pada hari akhirat kelak sebagai syafi', pemberi syafaat yang dapat membantu kita pada hari akhirat. Syafi'an li ashabi, yang dapat membantu sebagai pembantu kepada ashabi. Kita terjemah ashabihi itu apa? Syafi'an li ashabi. Orang yang sentiasa membaca, boleh? Orang yang menjadi teman kepada Al-Quran, boleh? Tapi saya nak bawa kepada satu lagi makna ashabi. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kerana Al-Quran itu akan datang pada hari akhirat sebagai pemberi syafaat kepada ashabi, orang yang menjadi teman kepada Al-Quran ataupun sentiasa membaca Al-Quran. Perkataan ashab, kalau itu kata jamak, kalau kata tunggalnya kita sebut apa? Sahib. Sahib. Sahib ni kita terjemah adalah sahabat. Teman lah, teman yang sentiasa mendampingi kita. Sahabat kita sebut. Apa maksud di sebalik sahabat ni? Ataupun sahib ni? Ashabih. Bukan sekadar kita selalu baca Quran, tetapi makna sahib ini dia mengikut Al-Quran. Sebab dia bahasa Arab ada dua perkataan, sahib dengan zu. Minta maaf lah ni bagi yang mungkin bukan bidang bahasa, mungkin agak tertanya-tanya lah perbincangan ni, tetapi tak apa, boleh cari. Dia dalam Quran ni ada sahib, ada zu. Sahib ni juga teman, zu maksud dia memiliki. Bila kita sebut sahib, maksud dia kita menjadi teman dan sifat itu sebagai mengikut. Sebagai contoh, kita kata Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar adalah sahib, sahabat Rasulullah. Apa maksud dia? Bukan sekadar Sayyidina Abu Bakar itu beriman dan selalu mendampingi Rasulullah. Bukan sekadar itu, Sayyidina Abu Bakar mengikut Rasulullah. Sahib ni sifat dia menemani dan mengikut. Okay? Tapi kalau zu, itu maksudnya kita diikuti. Contoh, minta maaf lah, ambil masa sikit ni, akademik sikit. Contoh kita kata, ana zuman, aku memiliki harta. Jadi, adakah maksud layak ini saya ikut harta atau harta ikut saya? Harta tu ikut saya. Ana zuman. Jadi sudut bahasa lah. Tapi kalau sudut sahib, maksud dia kita bukan sekadar berdamping, tapi kita sifat kita sebagai pengikut. Bila sebut li ashabih, bukan sekadar orang yang baca Al-Quran, mendampingi Al-Quran, adalah orang yang mengikut panduan Al-Quran. Mengikut panduan Al-Quran. Maka jadilah Al-Quran tadi syafi' yang akan memberi syafaat, bantuan kepada
orang tersebut. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Ingat. Al-Quran tu sama ada akan jadi hujah untuk kamu lepas daripada azab masuk syurga, ataupun Al-Quran itu akan menjadi hujah ke atas kamu. Maknanya yang akan menyebabkan kamu dihumban masuk dalam neraka. Itu Al-Quran. Jadi Al-Quran dapat memberi syafaat. Rugi tak? Tak rugi. Kalaulah luar bulan Ramadan, kita kata luar bulan Ramadan, satu huruf Al-Quran tu bersamaan dengan berapa pahalanya? 10 kali ganda pahala. Satu huruf. Bayangkan Al-Quran itu mengandungi berapa huruf? Lebih kuranglah 323,671 huruf. Lebih kurang begitu. 323,000 lebih huruf Al-Quran. Darab dengan 10, berapa banyak pahalanya? Itu luar Ramadan. Kalau bulan Ramadan, darab lagi gandaannya. Allahu Akbar. Al-Quran menjadi gedung pahala untuk kita bawa bertemu Allah pada hari akhir. Itu rugi orang yang tak memperbanyakkan membaca Al-Quran, khususnya dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Gedung pahala sangat istimewa. Oleh kerana itulah Al-Quran itu akan menjadi hujah, akan menjadi sebab akhirnya kita diselamatkan daripada azab, masuk ke dalam syurga. Tapi jangan sampai Al-Quran itu menjadi sebab kita masuk neraka. Sama ada kita ni orang yang langsung tidak memperdulikan Al-Quran, jadikan Al-Quran itu mahjur, sesuatu yang ditinggalkan, tidak dipedulikan, termasuklah meninggalkan bacaannya ataupun meninggalkan di sudut panduan dan pedomannya. Kita bimbang. Al-Quran jadi hujjatun alaina, hujah ke atas kita yang akhirnya menyebabkan diazab. Wal'iyadzubillah. Jadi Al-Quran gedung pahala yang sangat hebat. Jadi Al-Quran itu boleh menjadi syafaat. Puasa pun syafaat, Al-Quran pun menjadi syafaat. Dan kita kena ingat fungsi peranan utama Al-Quran itu adalah petunjuk dalam kehidupan. Kalau kita nak berjaya, tajuk kita Al-Quran manual kejayaan. Tidak boleh tidak. Kita perlu mengambil panduan Al-Quran dalam kehidupan. Macam mana Ustaz, kami ni tak faham, bukan orang Arab. Betul. Hari ini dah banyak kelas-kelas pengajian tentang ilmu Al-Quran, tentang tadabbur Al-Quran. Selain kelas yang sedia ada berkaitan dengan membaca Al-Quran. Maka tidak boleh tidak untuk nak menjadikan Al-Quran sebagai panduan supaya kita berjaya, maka tidak boleh tidak kena ada usaha khusus untuk melihat dan memahami kandungan Al-Quran. Nanti kita akan bicarakan ini. Sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada. Ini banyak riwayat lah ya. Ada yang taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada, lan tadillu ba'di abada, iaitu kitabullah wa sunnati. Kitab Allah, yakni Al-Quran, dan sunnah baginda, yakni ahadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejayaan ini kejayaan dunia dan akhirat. Biar kemanapun kita pergi, di depan kita Al-Quran sebagai panduan. Bukan berarti kita menolak alim ulama. Kita nak faham Al-Quran, nak faham hadis, ini mungkin bukan level kita. Maka tidak boleh tidak kita merujuk para ulama yang muktabar untuk kita memahami kedua-dua sumber utama kejayaan dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah di dunia dan di akhirat. Jadi kena ambil pertimbangan, pandangan,
pendapat para alim ulama yang muktabar. Perbezaan dalam memahami dalam perkara-perkara cabang itu perkara yang biasa. Baik. Jadi Ramadan bulan untuk kita kembali kepada Al-Quran, dan kita sentiasa dari bila tiba Ramadan kita buat tadarus Al-Quran. Kita tadarus Al-Quran. Tadarus ini pun ada sumbernya dalam bulan Ramadan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khair min rihil mursalah. Satu hadis Nabi riwayatkan Imam Al-Bukhari daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang menyatakan Rasulullah ni orang yang paling pemurah. Kita susah nak bayang macam mana Rasulullah ni paling pemurah, sebab Nabi bukan seorang yang berharta. Nabi bukan seorang yang kaya raya. Nabi seorang yang seadanya dalam kehidupan. Tapi dalam keadaan serba sedikit sekadar untuk hidup, itu pun Nabi masih lagi jadi pemurah. Takkan kita yang ada kelebihan dalam kehidupan berkira-kira. Dan lebih lagi pemurah dalam bulan Ramadan. Allahu Akbar, macam mana? Luar Ramadan Nabi pemurah tu pun kita dah, ya Allah, Nabi dengan cara kehidupan baginda yang zuhud, yang wara, yang mengambil sekadar keperluan hidup luar Ramadan, itu sudah pun dikira manusia paling pemurah. Tiba-tiba masuk Ramadan lebih lagi pemurah. Agak-agak bagaimana? Maksudnya barangkali ini kalau kita nak faham lah, luar Ramadan kalau ada sebiji kurma mungkin bagi dua, satu bagi kat orang, satu makan. Kalau bulan Ramadan bagi semua kat orang. Mungkin begitulah hebatnya Rasulullah. Haina yalqahu Jibril, ketika mana Jibril datang bertemu dengan Rasulullah pada bulan Ramadan, pada setiap malam datang untuk fayudarisuhul Quran, untuk tadarus Al-Quran. Maknanya apa? Tadarus itu bukan sekadar untuk membaca, tetapi membetulkan bacaan. Dan juga lebih daripada itu, tadarus ini usaha untuk kita memahami kandungan Al-Quran. Tapi mungkin tak sempatlah kita tadarus di masjid surau, dan tadarus itu pun mengambil masa yang mungkin panjang. Kemudian kita nak fiqhul ayat, cuba pula memahami ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, maka itu mungkin tidak sempat atau akan ambil masa yang panjang. Maka kita usahakan untuk memahami kandungan Al-Quran atau ayat-ayat yang kita baca. Sebab itulah saya nak mengajak semua, paling tidak kita yang bukan orang Arab ini, kita kena ada Al-Quran terjemahan. Paling tidak satulah untuk diri kita. Kemana kita pergi bawa? Sebab bila kita baca, kadang-kadang kita tertanya-tanya, ini apa maknanya? Maka kita rujuklah terjemahan tersebut untuk kita memahami. Dan ada ayat-ayat yang tak cukup sekadar terjemahan, tapi dia memerlukan kepada tafsiran. Maka rujuklah kitab-kitab tafsir untuk kita faham, atau rujuklah para alim ulama yang dapat menjelaskan makna ayat yang kita baca. Itulah tadarus sebenarnya. Jadi umat Islam dalam bulan Ramadan ni semakin hampir dengan Al-Quran, istilahnya kembali kepada Al-Quran. Sebagai kita panggil persiapan dan persediaan mereka bila keluar Ramadan, Al-Quran bersama dengan mereka, panduan mereka untuk meneruskan kehidupan luar Ramadan. Baik. Dan Al-Quran ni hebat. Hebat ni sebab mukjizat. Mukjizat ni hanya Allah beri kepada para Nabi dan Rasul. Mukjizat. Dan para Nabi dan Rasul dahulu bila mereka wafat, hilanglah mukjizat mereka.
tongkat Nabi Musa tidak lagi berubah menjadi ular. Kan? Mukjizat telah terhenti. Tetapi hebatnya Al-Quran, ini mukjizat maknawi, yang mukjizat diberikan kepada baginda SAW, yang sampai ke hari ini kita boleh pegang Al-Quran. Kita boleh baca kandungan. Mukjizat yang kekal sampai hari kiamat. Kita boleh lihat keindahan Al-Quran. Bukankah Al-Quran itu ketika di awal-awal dakwah Nabi SAW, bila orang kata Al-Quran ini adalah ada rangkuman kisah-kisah asatir, kisah-kisah dongeng, kisah-kisah apa yang diambil, dicedok dan sebagainya. Bila mana Al-Walid bin Mughirah, Al-Walid bin Mughirah ni bapa kepada Khalid Al-Walid, dan juga seorang sahabat, kalau tak salah Al-Walid bin Al-Walid. Dia seorang yang tinggi bahasa, dan dia boleh kenal, membezakan mana bahasa Arab biasa dengan bahasa Arab yang tinggi. Dan orang jahiliyah ni terkenal dengan syair mereka, syair yang bukan calang-calang bahasanya. Ini kalau yang mengambil adab sastra Arab, Dr. Saifullah ini antara pakar ni, untuk memahami syair-syair jahiliyah. Kami belajar dahulu di Jordan, di Universiti Yarmouk. Perit nak memahami, tetapi indah dan cantik. Sekali dapat tu, Masya Allah, indah, ketinggian bahasa, kedalaman makna. Sehebat-hebat bahasa ataupun penguasaan bahasa di sisi Arab jahiliyah ketika itu, bila datang Al-Quran dengan bahasa Al-Quran, didengari oleh Al-Walid bin Mughirah, apa kata Al-Walid? Inna lahu la halawah, wa inna alaihi la talawah, wa innahu ya'lu wa la yu'la alaihi. Al-Walid bin Al-Mughirah bila mendengar Al-Quran, dia kata inna lahu la halawah, Masya Allah, ada kemanisan pada Al-Quran tu, dengar tu seronok. Itu ada kemanisan. Bila manis ni benda yang kita asyik. Wa inna alaihi la talawah, mendengar Al-Quran ni satu yang mempersonakan, yang boleh menarik. Wa innahu ya'lu wa la yu'la alaihi, dan Al-Quran, dan ia sangat tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Sedangkan Al-Walid bin Al-Mughirah dah mendengar banyak syair-syair yang indah, yang hebat-hebat. Bila mendengar Al-Quran sahaja, maka Al-Walid mengatakan innahu ya'lu, Al-Quran ini lebih tinggi daripada semua karya sastra yang aku pernah dengar. Satu pengiktirafan kepada seorang yang tidak beriman. Hebat Al-Quran ini. Tak kira lagi kandungan Al-Quran, aspek lain, bukan aspek bahasa, aspek kandungan dia, aspek, kita kata aspek syariat, panduan. Syariat ni garis panduan dalam kehidupan kita, apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang kena buat, apa yang tak kena buat. Semua perkara, ibadahnya, munakahahnya, ibadahnya, perkahwinannya, undang-undang jenayah syar'iyahnya, adab akhlaknya, semua ada dalam tu. Semua ada dalam tu. Cuma ada yang diperincikan, ada yang tidak diperincikan oleh hadis Nabi SAW, dijelaskan oleh para ulama. Syariat. Al-Quran ini syariat. Kita sedang membaca satu buku perundangan, satu buku peraturan, satu manual sebenarnya. Kalau kita masuk asrama lah, asrama contoh-contoh lah kan, masuk asrama di Jerman, dia pun bagi, okey, ini buku peraturan pelajar sepanjang duduk di asrama, di college ini, di universiti. Kita pun pegang-pegang buku tu bahasa Jerman, sepatah perkataan pun kita tak faham. Apa usaha kita akan buat? Ni pertanyaan. Apa usaha kita akan buat? Kita akan usaha untuk mencari makna, memahami kandungan
peraturan tersebut, sebab kita nak hidup dekat institusi tersebut, kita nak hidup di college itu. Kalau tidak, nanti kita buat benda yang kita tak boleh buat, kita akan dikenakan tindakan. Begitulah kita dengan Al-Quran. Bila kita sedar Al-Quran itu manual dan panduan, dalamnya ada syariat, peraturan, undang-undang, maka tidak boleh tidak kita perlu mencari, mengkaji, mendalami, belajar kandungan Al-Quran untuk kita ambil panduan. Dan tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hari ini sudah ada segala-galanya. Telah dibukukan, bukan sedikit banyak, perbahasan tentang kandungan Al-Quran. Tinggal lagi sama ada kita nak ambil atau tidak, itu saja. Untuk bahas-bahas banyak, ikut tak juga. Gitu, kan? Dah ada benda tu, dan dikarang, disusun secara cantik, teratur. Buku-buku yang banyak. Jadi kita nak ambil Al-Quran, syariat, panduan, manual dalam Al-Quran. Al-Quran juga hebat, mukjizat dari sudut fakta-fakta yang ada dalam Quran. Orang tak pernah dengar cerita umat-umat terdahulu. Al-Quran datang menceritakan keadaan umat terdahulu. Dan cerita Al-Quran itu cerita yang benar. Cuma sejauh mana kita mampu untuk mengenal pasti kedudukan, lokasi, tempat, kejadian, itu sahaja. Kisah yang benar. Al-Quran, fakta dalam Al-Quran, selain daripada kisah-kisah, fakta-fakta sains yang tidak sedikit dalam Al-Quran. Okay. Saya terlupa nama seorang penulis, belakang nama An-Najjar, Allahumma salli ala Muhammad. Dia ada 3 jilid buku dalam bahasa Arab yang dia bahaskan ayat Al-Quran dan sains. Allahu Akbar, hebat. Saya merujuk buku tersebut ketika mana sedang menyambung pengajian. Sangat hebat. Hebatnya Al-Quran itu, fakta dalam Al-Quran. Jadi sainsnya, sebab itu tidak sedikit saintis yang mereka beriman setelah mendalami fakta dalam Al-Quran. Tidak sedikit. Bukankah Al-Quran itu datang daripada yang maha mengetahui? Kalaulah datang daripada baginda SAW, baginda tidak ada ilmu tentang perkara akan datang. Baginda tidak ada ilmu tentang perkara-perkara ghaib, perkara-perkara yang perlu dibuktikan secara eksperimen, secara makmal. Baginda tidak ada pengetahuan berkaitan itu. Tetapi baginda boleh menyampaikan Al-Quran daripada Allah yang maha mengetahui, dan ilmu Al-Quran itu relevan sampai kiamat. Tanpa siapa pun yang dapat mengubah kandungan Al-Quran. Allahu Akbar, hebat. Tujuan saya bawa ni tidak lain dan tidak bukan supaya kita terpanggil betul-betul untuk berpegang betul dengan Al-Quran, untuk kita baca Al-Quran. Al-Quran ini menjadi ubat kepada rindu hamba Allah ni kepada Allah Ta'ala. Al-Quran ni dipanggil ubat kerinduan seorang hamba kepada Tuhannya. Ya, memang kita dituntut untuk meletakkan cinta kita yang paling utama kepada Allah dan Rasul, lebih daripada yang lain. Cinta, macam mana nak tahu cinta atau tidak ni? Macam mana nak tahu? Salah satu bukti cinta ni rindu. Tidak? Ni yang mendengar ni, yang mak ayah, datuk nenek, kan? Yang belum kahwin, dia ada juga rindu tu, tapi rindu kepada mak ayahnya. Kan? Rindu kepada kekasih ni lebih-lebih lagi lah, kan? Sampai angau, tak boleh tidur, teringat saja, celik mata nampak muka dia, kan? Telinga terngiang-ngiang, suaranya ini dah angau dah. Ini panggil mabuk ni, mabuk cinta. Salah satu bukti cinta itu adalah rindu. Bila sampai kerinduan kita kepada Allah, untuk bertemu Allah,
Kita menanti-nantikan saat sampai masanya untuk kita melihat keagungan, keindahan, kesempurnaan Allah, zat Allah Ta'ala pada hari akhirat dalam syurga ru'yatullah. Kita menunggu saat itu, tapi masanya masih jauh. Maka kerinduan seorang hamba kepada Tuhannya itu diubati dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca surat daripada Allah yang dicintai dan dikasihi, membaca kalam Allah. Saya teringat satu kata-kata orang salih. Idza aradtu an ukallima rabbi qumtu ila shalah wa idza aradtu an yukallimani rabbi qara'tul Quran. Sekiranya aku berhajat untuk berbicara dengan Tuhanku, maka aku segera dirikan solat. Sebab dalam solat kita membaca surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah itu setiap ayat dijawab oleh Allah Ta'ala. Asna alayya abdi, majadani abdi, hamadani abdi. Allah menjawab seperti mana kita berbicara dengan Allah. Kalau aku berhajat untuk berbicara dengan Tuhanku, maka segera aku dirikan salat. Dan bila mana aku berhajat untuk Allah berbicara dengan aku, qara'tul Quran, maka aku segera membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Rindu kepada Allah, baca Al-Quran. Kalau kita bukan nak kias juga, tapi nak bagi mudah faham, saya yakin yang mendengar ini ada melalui zaman tersebut. Tapi anak-anak muda hari ini tak lalulah zaman tu. Zaman tulis surat kepada kekasih. Kan sebelum jadi isteri bertunang ke tulis surat, suami duduk jauh ataupun tunang duduk jauh. Kan? Bila dapat surat tu, apa kita buat? Kita baca kan? Baca. Jemu tak baca? Tak pernah jemu. Tak pernah jemu. Kenapa? Kerana kecintaan itu. Kerenduan itu. Malah setelah dibaca, dibaca lagi. Setelah baca, baca lagi. Makin dibaca, makin dalam makna. Makin luas tafsirannya. Jemu tak? Tak pernah jemu. Sebab nak nantikan surat yang berikutnya makan masa post. Kan? Al-Quran sebegitulah. Sampai tahap kita lihat orang yang khatam Al-Quran seminggu sekali, 3 hari sekali. Pernah diceritakan Imam Syafi'i bulan Ramadan 2 kali sehari. Allahu Akbar. Mereka ni tidak ada rasa jemu dalam membaca Al-Quran. Kerinduan mereka kepada Allah menjadikan mereka membaca Al-Quran itu sebagai ubat kerinduan kepada Allah. Boleh tak kita jadi macam tu? Sebagaimana kita baca surat daripada kasih kita, yang tak putus-putus baca, selang 2-3 jam baca, selang 3 jam baca, bangun pagi baca. Malah dulu ni dia letak lagi bedak-bedak yang wangi dalam tu, minyak-minyak wangi, sekali buka harum semerbak. Tak pernah jemu. Kenapa Al-Quran kita jemu? Kerana tak sampai ke situ. Tak sampai kecintaan kita kepada Allah. Tak sampai. Bila tak sampai yang itu, dia tidak mailah. Tak datanglah kerinduan tu. Tak datang. Tak datang. Wal'iyahzubillah. Jangan sampai kita baca Quran, kita rasa terbeban. Jangan. Tolong. Ya. Bacalah. Okey. Jadi itu yang sepatutnya berlaku. Quran ni ubat kerinduan hamba Allah kepada Tuhannya. Dibaca tanpa ada sedikit pun rasa jemu. Kita baca novel, sidang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kita baca novel. Novel yang kita baca tu bukan kita faham sangat pun. Rasanya kita nak baca perhabis tak? Kita baca sekerat, kita tinggal. Apa nak baca, tak faham. Ataupun ada tak orang khatam novel 15 kali sedangkan dia tak faham pun novel tersebut. Ini pun benda pelik. Benda pelik.
Dia sama ada kita tak baca tarawih, ataupun kita baca, kita cuba dapatkan maknanya. Baru ada kepuasan membaca. Kita dengan Al-Quran berbeza. Membaca Al-Quran walaupun kita tak menguasai makna keseluruhannya, tetapi kita tidak pernah jemu membaca. Inilah keindahan Al-Quran itu. Bahasanya, intonasinya, rimanya, Allahu Akbar, kemudian perkataannya. Orang yang serabut bermasalah bila dipegang Quran baca beberapa muka surat, selepas tu dia dapat rasa beza perasaannya sebelum dan selepas. Hebat Al-Quran. Baik, seterusnya kita ada masa lebih kurang setengah jam lagi, insyaAllah. Apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran? Tadi kita dalam saya sebut tadi pun sudah masukkan dah secara tidak langsung. Tetapi yang ini kita nak sebut interaksi kita dengan Al-Quran ini dalam bentuk 5T. 5T. Saya ni bukanlah pakar motivasi atau sebagainya, tidak. Tetapi nak mudah ingat, bentuk interaksi kita dengan Al-Quran ni 5T. T, telur T, ataupun 5 tak. Kalau Arab dah tak, huruf hijaiyah. Bagaimana? T yang pertama adalah tilawah, yakni membaca. Tidak, saya mengajak diri saya dan semua yang mendengar, kita kena memperbaiki bacaan Al-Quran. Bagi yang tak tahu, kena belajar, tak perlu rasa malu pun. Benda yang diperintahkan, buat apa nak malu? Daripada kita buat-buat pandai dan terus dalam keadaan jahil, orang nampak macam reti tapi tak reti, ke akhirat kelak benda itu terdedah juga. Kena ada usaha untuk memperelokkan bacaan secara berguru, talaqi, musyafahah, jumpa guru, baca depan guru, lihat apa yang boleh diperbaiki. Saya banyak kelemahan. Saya jumpa guru, baca, setiap kali kita rasa dah okey, dah baca, ada lagi salah. Allahu Akbar. Hebat membaca Al-Quran. Kalau baca Quran ni tuan-tuan, walaupun tidak ada lagu, tapi tajwid betul, sedap dengar. Sedap dengar. Bagi yang tak kenal huruf, jangan malu. Walaupun terpaksa bermula dengan Iqra, silakan. Itu hujah depan Allah Ta'ala. Yang kita ini bukan sengaja meninggalkan, kita sedang dalam usaha untuk mendalami. Malu kita kepada orang yang dia asal bukan Islam, masuk Islam, dia baca Quran lebih baik. Ini rujuk pada sahabat saya, Dr. Farid Rabi, hafizahullah wara'ah, yang asalnya dia bukan daripada kecil didedahkan dengan Al-Quran, tetapi sekarang ini Masya Allah bacaannya jauh lebih baik, berkualiti daripada kita yang asal datangnya Islam. Muhasabah, ya. Cari guru, belajar. Jangan berpuas hati dengan cara bacaan kita sekarang. Cari guru dan belajar. Itu T yang pertama. Dan kita menyedari pahala besar dalam bacaan Al-Quran itu. Setiap hurufnya. Kemudian orang yang tak mampu baca Quran dan dia belajar juga bacaan, sangkut-sangkut, dia dikurniakan sekali ganda lagi pahala, sebab dia usaha dia untuk walaupun tak pandai baca Quran, belajar dan untuk berelokkan bacaan. T yang kedua adalah tafsir. Tafsir ni maknanya kena ada usaha kita untuk memahami ayat yang kita baca. Tafsir, ya. Melihat huraian ulama mufassirun terhadap ayat yang kita baca. Sebab kalau kita tak rujuk para mufassirun, ulama yang muktabar, akan ada kemungkinan kita menyalah tafsir Al-Quran. Minta maaf, apa yang disebut ni fakta yang berlaku ada di kalangan anak-anak muda yang dia
menyalah tafsirkan Al-Quran mengikut kehendak dan kemahuan mereka, ataupun kita kata sekarang ni muncul pula fahaman liberalism yang mereka tak merujuk pun kepada guru-guru, mereka cuba menghurai sendiri dengan akal mereka, mengikut hawa nafsu mereka. Ini semua sangat bahaya. Bila kita belajar Al-Quran, membaca, maka kena ada usaha untuk memahami apa yang kita baca. Mungkin bukanlah secara keseluruhan semua, tapi paling tidak perkara-perkara yang penting yang perlu kita tahu dalam Al-Quran, kita kena cuba untuk tahu. Mungkin adalah ayat-ayat yang banyak kita baca, pilihlah satu dua ayat untuk kita lihat apa maksudnya, apa penjelasannya. Tuan-tuan, saya pernah berjumpa dengan seorang ustaz. Hebatnya ustaz ni, dia kata mereka daripada kecil, dalam keluarga mereka, daripada kecil ni, mereka khatam terjemahan Al-Quran itu berkali-kali. Maksudnya daripada kecil tu ustaz, ayah ni dia baca ayat Quran, baca terjemahan, baca ayat Quran, baca terjemahan dan khatam. Lepas tu ulang balik, baca Al-Quran, baca terjemahan, baca Quran, khatam. Allahu Akbar. Yang baca Quran tanpa terjemahan pun tak akan khatam. Ini kan yang baca Al-Quran, ada lagi terjemahan, boleh khatam. Dan bayangkan kalau banyak kali khatam dengan cara begitu, maksudnya mereka sekali lalu telah melihat apa sebenarnya yang dibincangkan dalam Al-Quran. Kalau kita tak mampu begitu, maka pilih-pilihlah ayat, ataupun kita mendengar guru-guru yang mengajar, yang menceritakan ayat-ayat tertentu lalu dihuraikan. Itu salah satu usaha kita untuk nak mendalami makna Al-Quran yang kita sebut sebagai tafsir. Yang kedua, kena ada usaha. Lepas tu saya kata kita pergi mana pun kena ada Quran terjemahan, kena ada, supaya ada ketikanya kita baca Al-Quran tu, kita macam tertanya-tanya, ayat ni apa makna apa perkataan ni? Kita buka, oh ya ke, ya Allah, ya contoh ya. Jadi biar Al-Quran tu sentiasa ada. Letaklah reta satu Quran terjemahan yang kecil. Jam jalan ni kira kereta banyak tak bergerak, kita boleh buka, baca ayat dan melihatkan terjemahannya. Baik, itu T yang kedua, tafsir. Cuba memahami makna ayat. Baik, macam kita hari ini sama ada beberapa ayat Quran yang kita huraikan, itu juga termasuk tu, memahami makna ayat. Kena ada usaha. Jadi setiap kita kena ada satu Quran terjemahan. Kemana saja kita pergi, bawalah Al-Quran itu. Baik, pertama tilawah, yang kedua tafsir, yang ketiga T agak-agaknya apa? T yang ketiga adalah tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalha. Apakah mereka tidak tadabbur Al-Quran, ataupun hati mereka ni ada kunci yang mengunci? Tadabbur ini lebih jauh daripada tafsir. T yang kedua. Tadabbur adalah penghayatan. Penghayatan yang akan memandu kehidupannya, itu tadabbur. Penghayatan yang menjadi panduan dalam kehidupannya. Al-Quran memang diturunkan oleh Allah supaya kita ada tafakkur, kita ada ta'aqul, kita ada tadabbur, kita ada ta'ammul. Apa lagilah perkataan itu, yang semuanya merujuk kepada peranan akal untuk memproses maklumat tadi. Tadabbur lebih luas lagi maknanya, iaitu sehingga apa yang hasil daripada analisa kita tadi akan dapat menjadi panduan dalam kehidupan kita. Tadabbur, ya. Jadi tadabbur ni makna sangat luas. Kita baca ayat Al-Quran, cuba kita renung, apa sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu kita tentang ayat ini. Kita baca kisah Ashabul Fil,
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabihi. Tentang bagaimana Allah memusnahkan tentera-tentera bergajah. Kita membaca kisah itu, tidakkah kita tertanya-tanya apa sebenarnya yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kita ni? Sebab ia bukan sekadar kisah, tetapi ada ibrah. Apa ibrah di sebalik kisah? Apa ibrah di sebalik kisah ini? Maka kita pun lihat, oh rupanya ibrahnya, setiap yang takabur, setiap yang sombong itu berakhir dengan kehinaan. Contoh, kita lihat Fir'aun, Masya Allah, dengan tentera yang begitu hebat, dengan bangunan-bangunannya, akhirnya mati, dikalahkan dengan air. Mati lemas. Apa barang seorang panglima besar, hebat, maharaja, mati lemah. Allahu Akbar. Kalau mati dalam perang, kena tusuk 100 kali baru mati, baru nampak hebat. Mati lemah. Berakhir dengan kehinaan. Kita lihat kaum Ad ni, kaumun amaliqah. Kaumun amaliqah. Kaum yang bertubuh besar, kaum Ad. Mereka sombong, takabur, kerana mereka fikir tidak ada sesiapa yang boleh mengalahkan mereka. Sehingga Allah rakam kata-kata takabur mereka ini dalam Al-Quran. Man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat daripada kita? Ini takabur ni kan. Man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat pada kita? Makna tidak ada sesiapa pun boleh kalahkan kita. Akhirnya Allah datang angin ribut yang sangat kuat, yang datang dari pelbagai arah, akhirnya memisahkan di antara tubuh dan kepala mereka, memecahkan, merobekkan perut mereka. Akhirnya mereka mati dalam keadaan yang sangat hina. Walillahi junudus samawati wal ardh. Bagi Allah Ta'ala tentera di langit dan di bumi. Tentera-tentera. Semua tentera Allah, Allah boleh kerah dengan apa tujuan sekalipun. Kaum Ad. Ya. Banyak lagi kisah-kisah yang sombong. Apa lagi? Namrud. Bagaimana pengakhiran Namrud? Apa lagi kisah-kisah yang sebenarnya akhirnya menunjukkan kesimpulan yang kita boleh buat. Orang yang takabur akan berakhir dengan kehinaan. Sebagaimana yang berlaku pada Abraha dan bala tentera. Maka ia mengajar kita untuk tidak bersifat takabur. Man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibr la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibr. Tidak masuk syurga orang yang adalah hati dia walaupun sebesar biji sawi perasaan takabur. Ini tadabbur, tadabbur yang akhirnya membawa kepada ibrah dan panduan dalam kehidupan. Kita boleh ambil sesuatu. Sebab tu bila kita baca Al-Quran, tidak boleh tidak kita kena bertanya, apa sebenarnya yang Allah Ta'ala nak sampaikan melalui ayat ini? Apa sebenarnya yang Allah nak beri peringatan kepada aku ni melalui kisah ini? Sebab semuanya datang bermesej. Sebab itulah kan kita mungkin pernah mendengar kata para ulama, bacalah Al-Quran seperti mana ia diturunkan ke atas diri kita. Quran diturunkan ke atas baginda SAW, ingin menyampaikan kepada kita. Terbacalah Al-Quran itu diturunkan ke atas kita secara direct. Contohnya bila Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, kita terkejut. Wahai orang beriman. Ya, akulah orang beriman itu. Apa pula yang Allah nak beritahu ni? Contoh. Sebegitulah yang kita nak dalam kehidupan kita. Tadabbur. Cuba tadabbur. Mungkin tak dapat secara keseluruhannya, tetapi kita dapat mengambil perkara-perkara penting dalam Al-Quran untuk dijadikan panduan. Bila kita tak tadabbur Quran ni, jadi baca, tetapi akhlak macam tu lah juga. Perangai macam tu juga. Sombongnya dengan apa bendanya macam tu juga. Itu yang kita tak mau tu. Biar ada perubahan. Sebab dalam proses tadabbur ini adalah proses awal untuk kita jadikan Al-Quran sebagai panduan.
Proses awal untuk kita jadikan Al-Quran sebagai panduan. Dan tidak cukup sekadar tadabbur, kita pergi kepada T yang keempat ataupun ta yang keempat, iaitu tatbiq ataupun mengaplikasi, beramal dengan kandungan Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada yang berbentuk kisah kita ambil ibrah dalam kehidupan kita. Dan dalam Al-Quran itu ada berbentuk syariah, panduan apa yang kita perlu buat dan kita tak boleh buat. Semua perkara yang berkaitan dengan syariah, munakahat, dalam buat wasiat, dalam buat harta pusaka. Jadi, apakah kita nak mengambil panduan Al-Quran itu untuk kita jadikan sebagai amalan, aplikasi, ataupun sekadar teori? Ada orang mah hebat mengeluarkan teori-teori dalam Al-Quran, kandungan Al-Quran itu ni, tapi di kehidupan dia tidak mengambil Al-Quran itu sebagai amalannya. At-tatbiq, ni kita kata tatbiq ni kena praktik dengan Quran tu. Kita tak tahu macam mana praktik kan, sebab tu kena belajar. Bila kita belajar, kita tahu perkara-perkara yang perlu kita ambil sebagai panduan dalam kehidupan untuk diamalkan. Sama ada amalan itu bersifat peribadi ataupun amalan itu bersifat kerajaan yang memerintah. Ada perkara-perkara yang kita boleh buat secara individu, ada perkara-perkara yang perlukan kepada kuasa untuk kita melaksanakan kandungan Al-Quran. Semua ini perlu diambil kira untuk kita berjaya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Itu lebih kita orang Islam. Konsep kejayaan kita bukan sekadar di dunia, di akhirat. Malah kejayaan akhirat itu lebih utama. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz. Dia telah pun berjaya. Al-fauz, kejayaan sebenar tu bila mana masuk syurga, terhindar dari neraka. Itu luasnya konsep kejayaan kita. Kejayaan di sisi umat Islam. Tapi kalau bukan Islam, kejayaannya adalah di dunia ni, kayu ukur. Kita nak kejayaan akhirat, maka mungkin ada perkara-perkara yang agak berat untuk kita laksanakan di dunia, tapi yakinlah, bila ada kesungguhan kita untuk melakukan perkara yang Allah perintahkan, Allah akan bantu dan tunjuk jalannya. Dalam kita beramal ni, ingat kata-kata saya ni, kata-kata Ustaz. Kita mencari jalan untuk buat, bukan mencari alasan untuk tidak buat. Ya? Kita cari jalan untuk buat, bukan cari alasan untuk tidak buat. Kalau kita cari alasan untuk tidak buat, banyak alasan kita boleh guna untuk tidak taat pada Allah. Banyak. Contoh, sebagai contoh orang yang patah tangannya, berbalut, nak solat. Bagi orang yang cari alasan, bila dia tanya, hang dah solat belum? Dia pun kata, macam mana aku nak solat ni, tangan balut semua, nak bergerak susah. Ini orang yang cari alasan. Tapi kalau orang yang mencari jalan, bagaimana? Orang yang berjalan, dia akan kata, Ustaz, minta maaf, saya nak tanya sikit. Saya nak solat, tapi keadaan saya begini. Tangan saya berbalut, kaki saya pun berbalut, luka di sini. Bagaimana Ustaz ni? Macam mana caranya saya nak buat untuk saya nak solat? Ini orang yang mencari jalan. Dalam kehidupan kita untuk taat kepada Allah, kita kena cari jalan, bukan cari alasan. InsyaAllah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang betul-betul bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keredaan Allah, rahmat Allah, keampunan Allah dengan cara mentaati Allah. Lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, kami pasti akan tunjukkan jalan kami. Jalan Allah kamu ni. Tapi bila duk cari alasan, memanglah tak buat. Banyak alasan kita boleh beri. Cari jalan. Mulakan sikit demi sedikit. Sebagai contoh, ya. Baik. Itu tatbiq. T yang keempat. Kita kena aplikasi. Tahu sedikit, buat dulu yang sedikit tu.
Nak tahu semua Al-Quran baru buat susahlah. Sebab tu Sayyidatuna Aisyah bila ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, apa jawapan Sayyidatuna Aisyah? Jawapan yang ringkas, jami', mani', ringkas, padat. Kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak baginda SAW itu Al-Quran. Dah, titik. Nak tahu akhlak baginda macam mana? Baca Quran. Terjemahan. Baginda terjemahan kepada Al-Quran. Kita menterjemahkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Maka dapat cantiklah Islam itu. Bila kita umat Islam gagal menterjemahkan keindahan Islam itu kepada orang lain, orang tak nampak keindahan Islam. Orang nampak Islam itu sekadar agama ilmu, agama teori. Dari sudut penghayatan, dari sudut amalan tak berlaku. Yang tu yang timbul macam-macam pandangan yang saya pun taklah setuju sangat, yang mengatakan nilai Islam yang ada di barat, Islam yang ada di timur, tapi nilainya ada di barat. Saya pun tak berapa setuju juga, sebab kita melihat barat tu aspek kecil untuk kita meletakkan sanjungan dan pujian. Sedangkan ni kita orang bukan Islam lah. Kalau orang Islam di barat, dia termasuk sekali lah dengan kita. Kita puji Jepun, kita puji dengan negara yang istilahnya bukan Islam. Kehidupan mereka bukan Islam, agama mereka bukan Islam. Hakikatnya, sedikit sahaja kebaikan yang kita nampak, di sebalik banyak kerosakan dari mereka. Di Jepun, membunuh diri itu perkara biasa. Begitu juga di negara-negara lain. Kita tengoklah sekali rusuhan bagaimana mereka. Nampak jelas mereka ni tidak ada kawalan diri mereka. Kita orang Islam, betul, dari sudut nilai itu banyak boleh diperbaiki, dimuhasabahkan. Tapi aspek lain banyak kebaikan kita yang sebenarnya perlu kita iktiraf kebaikan itu. Dan kita juga mengakui kelemahan untuk kita perbaiki. Baik, tatbiq. Dan T yang kelima, akhiran insyaAllah. T yang kelima adalah tahfiz, al-hifzu. Yakni kita usaha untuk menghafal. Takkanlah ikhlas saja kan, daripada muda sampai ketua. Suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, surah Al-Falaq, Qul a'udzu bil falaq, surah An-Nas, Qul a'udzu bin nas. Takkan tak ada peningkatan. Kan tarawih ni tak apalah, tahun ni boleh pergi masjid surau. Tahun lepas kita tengok kan yang mana yang suami baca tu dia baca apa. Silap-silap dia ulang benda serupa. Sebab tak apa yang banyak. Kalau tak Quran hari ni lagi beres lah. Tak Quran, hebat. Tengah-tengah Al-Quran pun dia boleh baca. Sebab dia membaca solat sambil baca Quran. Berapa banyak kita hafal. Orang yang dalam dadanya ada Al-Quran, Masya Allah, mulianya dia. Kemana dia pergi pun Al-Quran ada dalam dirinya, dadanya, sebagai pedoman dan panduan. Kita melihat juga khabar-khabar berita yang mengatakan Ahlul Quran ini tubuh mereka tidak dimamah oleh tanah, terpelihara. Allahu Akbar. Kemuliaan Al-Quran dalam tubuh mereka. Jom kita hafal. Sikit-sikit tak apa. Perlahan-lahan tak apa. Target anak-anak kita juga insya-Allah mereka dapat menghafal Quran, walaupun tak seluruh pun tak apa. Tapi ada usaha. Ada niat. Mudah-mudahan anak tadi dapat hafal Quran, hidup dengan Quran, dapat beri syafaat untuk kita juga pada hari akhirat. Itu tahfiz. Mana usaha kita untuk menghafal, perlu ada usaha tersebut. Ambillah masa. Sebenarnya Al-Quran ini dah pun dipermudahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita ingat, untuk kita baca dan untuk kita hafal. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Allah dah permudahkan dah Al-Quran itu untuk kita ingat, untuk kita baca, untuk kita hafal. Tapi ingat, hafal mudah, lupa pun mudah kalau kita tak jaga hafalan Al-Quran. Saya teringat rakaman Allah SWT Muhammad sebelum ni yang diedarkan tentang pelajar yang buta, yang kuat hafalan Al-Quran, ya, Masya Allah. Dan ada di Timur Ramah pula beberapa pelajar yang lain ditanya tentang dirinya satu soalan. Ini yang masyi ni, yang baca Quran, yang hafalan, kuat hafalan. Ditanya kepada dia, apa pandangan kamu
sekiranya Allah tarik Al-Quran daripada dada-dada kamu. Beberapa orang yang ditanya semuanya tunduk dan ada yang menangis. Kenapa? Sebab mereka merasai lazat Al-Quran berada dalam diri mereka, keindahan Al-Quran, ketenangan Al-Quran. Kalau Allah tarik Al-Quran itu, mereka kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam diri mereka. Rata-ratanya menangis. Sebab mereka menghafal. Kita bagaimana? Jadi, kena muhasabah dalam diri kita ni. Kita nak jadikan Al-Quran menu kejayaan, dia bukanlah ada jalan pintas. Dia kena ikut proses-proses tadi. Proses-proses yang dah kita sebut ni, supaya kita berjaya dunia akhirat. Pegang Al-Quran ni kemah-kemah. Di mana pegang Al-Quran? Saya teringat kisah Pondok Pak Ya yang terbakar 1989. Salah 27 syuhada daripada perempuan yang terkorban dalam kebakaran tersebut. Salah seorangnya mayat, kebanyakan mayat tu dah hangus dah, tak dapat dikenal pasti namanya. Tapi seorang jenazah itu, satu jenazah dapat dikenal siapa tuannya. Kenapa? Kerana dia meninggal dalam keadaan memeluk Al-Quran. Memeluk, bukan peluk ni, peluk rapat Al-Quran itu. Dan dia terbakar dalam keadaan demikian. Macam mana orang kenal? Sebab Al-Quran dia tertulis namanya. Al-Quran Allah pelihara, tidak terbakar. Dan wallahu alam dikatakan Al-Quran itu sampai sekarang masih disimpan oleh keluarganya. Allahu Akbar. Jom, kita cakap banyak pun tak guna. Kita mesti bermula, usahakan sungguh-sungguh, sebut, ikut apa yang kita sebut tadi, 5T untuk kita nak berjaya dunia dan akhirat. Al-Quran tidak ada jalan pintas, mesti mengikut proses-proses tersebut, buat semampu kita, dan proses kita belajar ini akan menjadi hujah kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada Al-Quran itu nanti hujjatun lana, Al-Quran jadi hujah kepada kita yang dengan sebab Quran tu kita masuk syurga Allah, atau wal'iyasubillah Al-Quran jadi hujah ke atas kita. Maknanya Al-Quran tadi akan berhujah sehingga kita disiksa dan diazab pada hari akhirat. Jadi saya ingat itulah serba sedikit perkongsian yang dapat saya kongsi dengan semua hadirin dan hadirat, yang dengan harapan adalah manfaat daripada apa penyampaian ini, walaupun sedikit, khususnya pada diri saya lah yang menyampaikan ini. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita semua untuk berinteraksi dengan Al-Quran, membaca, memahami, tadabbur, mengamalkan, menghafal Al-Quran insya-Allah. Dan Allah jadikan Al-Quran untuk kita semua sebagai syafi', pemberi syafaat pada hari akhirat. Dan ampun serta maaf atas segala kekurangan dan kesilapan dalam proses penyampaian perkongsian pada pagi ini. Mohon diberikan teguran sekiranya ada perkara yang perlu diperbetulkan. Dan terima kasih banyak-banyak kepada pihak penganjur, pihak Masjid Al-Azhar Kuis, daripada nazirnya Fadil Ustaz Dr. Saifullah, Ustaz Hafiz dan semualah jawatan kuasa masjid, dan juga pengurusan tertinggi Kuis. Harapannya adalah penyampaian ini dapat memberikan satu kebaikan untuk kita semua. Jadi sekadar itu, yang baik, yang sempurna, maka pastinya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan, kesilapan itu adalah daripada diri saya sendiri yang kurang ilmu dan banyak dosa ini. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semua, dan kita berdoa juga Allah mengangkat musibah yang sedang menimpa kita ini. Wallahu a'lam, aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah ta'ala li wa lakum. Wabillahil hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita bertemu di lain masa. Wallahu a'lam.